lagi kita ke sesi pembelajaran Bahasa Melayu pada kali ini. Okey, untuk hari ini kita akan belajar lagi di bawah unit 18 iaitu Hebatnya Inovasi dengan tajuk Perangkap Nyamuk. Okey, untuk hari ini kita akan gunakan buku teks muka surat 113 dan juga buku aktiviti muka surat 41. Jadi cikgu harap semua murid dah bersedia dengan buku teks dan buku aktiviti masing-masing. Okey, jom kita teruskan lagi dengan objektif pembelajaran hari ini. Hari ini kita nak capai adalah murid dapat membina ayat tunggal berdasarkan gambar dan frasa. Okey, kalau macam sebelum ini kita juga membina ayat, tetapi untuk hari ini kita nak membina ayat tunggal. Okey, kita nak membina ayat tunggal sahaja. Okey, berdasarkan gambar dan juga frasa. Apa itu ayat tunggal? Okey, dengan kata mudah adalah ayat tunggal ni adalah ayat mudah. Ayat yang mudah sahaja. Tak perlu panjang-panjang sangat. Tak perlu tambah-tambah yang pelik-pelik. Okey, jadi maksud ayat tunggal ni adalah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Jadi awak perhatikan dia ada satu subjek dan satu predikat. Apa itu subjek dan apa itu predikat? Okey, subjek ni adalah frasa nama. Frasa nama ni kita boleh letakkan nama orang, kita boleh letakkan nama binatang, kita boleh letakkan nama benda. Apa yang kita nak fokuskan pada dalam ayat yang kita nak bina. Kemudian, predikat ni pula adalah ayat yang menerangkan frasa kerja, frasa adjektif dan frasa nama. Okey, jadi dia nak menerangkan, maksudnya dia nak menceritakan menggunakan frasa kerja atau perbuatan. Frasa adjektif iaitu sifat ataupun frasa nama ataupun nama kepada sesuatu benda. Nak mudah kita faham, predikat ni adalah cerita kepada subjek. Sebagai contoh, kita ada ayat Ali membaca buku. Ali membaca buku. Okey, kalau satu subjek, subjek ni adalah nama orang. Nak mudahnya nama orang atau nama binatang. Ali. Ali ni menjadi subjek. Kita ada satu subjek. Kemudian membaca buku ni menjadi predikat, iaitu cerita kepada Ali. Yang kita terangkan tentang Ali. Jadi Ali sedang membaca buku. Kita lihat lagi ayat yang kedua. Melukis kegemaran Siti. Jadi Siti ni adalah nama orang. Jadi Siti ni akan menjadi subjek kepada ayat ini. Manakala melukis kegemaran adalah predikat kepada Siti, iaitu cerita tentang Siti. Jadi Siti ni adalah seorang yang suka melukis. Jadi itu adalah fungsi predikat. Okey, jadi kita nak faham lagi, kita lihat buku teks muka surat 113. Cikgu ulang buku teks muka surat 113, iaitu tajuknya Perangkap Nyamuk. Jadi kalau kita lihat dalam ni ada banyak ayat. Setiap ayat ni adalah ayat tunggal. Okey, jom kita lihat. Ayat yang pertama. Nyamuk sangat banyak. Jadi, frasa nama ataupun subjeknya adalah nyamuk. Kalau awak lihat, nyamuk ni adalah nama seekor serangga, iaitu ni nyamuk. Okey, jadi sangat banyak ni adalah dia punya predikat, cerita tentang nyamuk ini. Kemudian kita lihat lagi yang kedua. Ayah hendak membuat perangkap nyamuk. Jadi, ayah ni nama orang kan ataupun panggilan kepada seseorang. Ni adalah subjek. Manakala hendak membuat perangkap nyamuk ni adalah predikat, cerita tentang ayah ini tadi. Kita lihat lagi yang ketiga. Ayah memotong botol plastik.
Jadi ayah ni adalah subjek memotong botol plastik. Jadi kalau kita ingat kembali, predikat ni dia menerangkan tentang frasa kerja ataupun perbuatan. Jadi memotong ni adalah perbuatan. Dia menjadi predikat, yang ayah ni menjadi subjek. Okey, kita lihat lagi ayat yang seterusnya. Ayah memasukkan gula merah. Ayah ni adalah subjek, manakala memasukkan gula merah ni adalah predikat. Kemudian yang seterusnya, ayah menuang air panas. Sama juga seperti di atas, ayah ni adalah subjek, menuang ni adalah perbuatan kan? Perbuatan menuang air panas, dia menjadi predikat. Kita lihat ayat ketiga. Ayah mengacau bahan-bahan itu. Jadi ayah ni adalah subjek, perbuatan mengacau bahan-bahan itu ini menjadi predikat kepada ayat tunggal ini. Kita lihat lagi ayat yang seterusnya. Ayah menuang bancuhan itu ke dalam botol. Sama juga yang ini, ayah ni adalah subjek, manakala menuang bancuhan itu ke dalam botol adalah predikat, di mana dia adalah perbuatan. Okey. Yang seterusnya. Ayah mencampurkan ragi. Ayah ini menjadi subjek, perbuatan mencampurkan ragi ini adalah predikat kepada ayat. Okey, ayat ni adalah subjek. Seterusnya, nyamuk akan tertarik dengan bahan campuran ini. Kalau ayat sebelum ini dia gunakan ayah sebagai subjek. Jadi, frasa nama yang dalam ayat ini adalah nyamuk. Nyamuk ni adalah frasa nama kepada seekor serangga. Jadi, nyamuk ni adalah subjek, manakala akan tertarik dengan bahan campuran ini adalah predikat ayat yang ini. Kita lihat lagi yang seterusnya. Perangkap nyamuk inovasi ini amat berguna kepada kita. Okey, kalau sebelum ni kita ada ayah dan juga nyamuk. Pada kali ini kita ada perangkap nyamuk inovasi. Perangkap nyamuk inovasi ni adalah satu benda, bukan? Jadi dia adalah frasa nama, nama kepada benda, iaitu perangkap nyamuk inovasi. Ini adalah subjek. Manakala amat berguna kepada kita adalah predikat, iaitu cerita kepada perangkap nyamuk inovasi ini diterangkan. Okey. Sekarang kita dapat tidur dengan nyenyaknya. Okey. Cikgu harap semua faham macam mana nak kenal subjek, macam mana nak kenal predikat. Kalau kita faham, kita lihat kembali semua ayat yang kita dah baca ada satu subjek dan dia ada satu predikat sahaja. Kemudian kita teruskan lagi dengan buku aktiviti muka surat 41. Arahan dia adalah bina ayat tunggal berdasarkan gambar dan frasa. Dia ada gambar dan dia ada frasa diberi. Okey, sebagai contoh ayat yang diberi adalah ada banyak kasut di rumah Kalang. Okey, dalam ayat tunggal ini mesti ada satu subjek dan mesti ada satu predikat. Kalau kita lihat nama orang, kita ada nama Kalang. Jadi Kalang ini dia menjadi subjek dalam ayat, manakala ada banyak kasut di rumah Kalang ini adalah predikat. Okey. Oleh sebab dalam ayat ini dia dah berikan nama Kalang, iaitu subjek kepada ayat ini. Oleh itu ayat yang kita akan bina di bawah mesti kita gunakan nama Kalang. Wajib gunakan nama Kalang sebagai subjek, sebab dalam gambar pun ada gambar Kalang. Okey, jadi kita dah ada subjek iaitu Kalang. Kemudian kita tengok frasa yang diberi, mendapat idea. Jadi kita nak gabungkan subjek
mendapat idea ni kita nak jadikan sebagai predikat dia. Jadi Kalang mendapat satu idea. Jadi Kalang mendapat satu idea. Ini adalah contoh ayat yang diberi. Jangan lupa letakkan tanda noktah di akhir ayat. Okey, itu adalah untuk nombor 2. Kita lihat lagi untuk nombor 3. Kita ada gambar Kalang sedang buat apa? Memotong batang paip menggunakan gergaji. Jadi, frasa kerja dia dah berikan memotong batang paip. Jadi, kita hanya letakkan subjek dia. Subjek dia siapa? Kalang. Kalang ni adalah subjek dia. Jadi kita letakkan Kalang memotong batang paip menggunakan gergaji besi. Jangan lupa tanda noktah di belakang. Begitu juga ayat yang keempat. Frasa yang diberi membuat rak kasut. Jadi kita letakkan subjek dia tadi iaitu Kalang. Kalang membuat rak kasut istimewa. Kalau awak tak nak letakkan istimewa ni, awak juga boleh lakukan Kalang membuat rak kasut unik ataupun Kalang membuat rak kasut bertingkat. Kalau awak tengokkan dalam gambar dia buat rak kasut yang bertingkat. Jangan lupa tanda noktah di akhir ayat. Okey, itu adalah nombor 4. Kita lihat pula nombor 5. Nombor 5 ada gambar Kalang sedang letakkan kasut ke dalam rak yang telah dibina. Dan frasa yang diberi menyimpan kasut. Jadi kita ambil balik subjek tadi iaitu Kalang menyimpan kasut ke dalam rak. Jangan lupakan tanda noktah. Manakala nombor 6, frasa diberi adalah rak kasut cantik. Kita boleh tuliskan bina ayat Kalang ada rak kasut cantik. Boleh juga awak tuliskan ayat lain. Rak kasut cantik itu dibuat oleh Kalang pun boleh juga. Yang penting dalam awak punya ayat mesti ada satu subjek iaitu Kalang dan juga mesti ada satu predikat yang kita dapatkan daripada frasa yang diberi. Jadi, itu sahaja untuk pembelajaran membina ayat tunggal pada hari ini. Untuk topik seterusnya, kita akan belajar untuk membina ayat majmuk. Kalau hari ini kita bina ayat tunggal, untuk pembelajaran akan datang kita akan belajar membina ayat majmuk. Jadi, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.